Baiklah, N5 diteruskan dengan lintas langsung negeri-negeri. Terus saja bersama Bu Mawin di RTM Kuching untuk laporan dari Sarawak. Silakan Bu Mawin. Terima kasih Ismail di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Seorang pengurus sebuah kilang kelapa sawit di Simunjan, Kota Semarahan bersama seorang pekerjanya dihadap ke Mahkamah Khas Rasuah di Kuching hari ini atas tuduhan pemalsuan dokumen. Tertuduh Muhammad Sufian Abdullah, 46 tahun dan Nazri Usop, 39 tahun dituduh memalsukan pelbagai keterangan dalam satu dokumen atau invoice bernilai RM7,500. Walau bagaimanapun, kedua-duanya mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Nixon Kennedy Kumbung selepas pertuduhan dibacakan ke atas mereka. Muhammad Sufian dituduh bersubahat dengan Nazri di bawah Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 24 Akta yang sama. Hakim menetapkan 1 hingga 4 November depan untuk perbicaraan dan memerintahkan tertuduh masing-masing diikat jamin sebanyak RM8,000 dengan seorang penjamin warga tempatan. Suntikan peruntukan lebih besar bagi pembangunan luar bandar diharap akan diberi keutamaan dalam pembentangan bajet oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak 21 Oktober depan. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Alexander Nantalinggi, ia bagi menjana kemajuan luar bandar yang masih ketinggalan dari segi infrastruktur dan keperluan asas. Kementerian ingin meneruskan pembinaan pelaksanaan pembinaan jalan-jalan dan baik pulih jalan-jalan luar bandar, jaringan luar bandar di lebih-lebih lagi di negeri Sabah dan Sarawak. Datuk Alexander ditemui media selepas majlis penyerahan geran kerajaan kepada 8 badan bukan kerajaan NGO di pejabatnya di Kuching. Jelasnya untuk bajet tahun ini, lebih RM10 bilion telah diperuntukkan bagi pembangunan luar bandar. Walau bagaimanapun, jumlah itu masih belum mencukupi bagi pembangunan seluruh kawasan luar bandar di seluruh negara. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Alexander berkata pembinaan jalan raya menghubungkan Sibu Song dan Kapit adalah mengikut spesifikasi jalan R3 dan bukannya satu lorong sempit. Jelasnya pembinaan jalan lebih 100 km dari Sibu itu merupakan projek berimpak tinggi dan pelan pembinaannya mengambil kira pelbagai sudut. Oleh itu, beliau menyelar tindakan pihak tidak bertanggungjawab yang sengaja mereka cerita negatif mengenai kualiti pembinaan jalan yang dinanti-nantikan lebih 50 tahun itu. Ada di sebahagian jalan tu mengikut keadaan permukaan bumi, mungkin ada modified sedikit. Itu aja. Dia tidak betul lah viral tu. Datuk Alexander turut mengumumkan berita gembira bagi penduduk di kawasan Nanga Kabah dan SK Sungai Beruang dengan pembinaan jaringan jalan raya menuju ke kawasan itu. Kita buat value management mengenai projek itu dan akan besar kemungkinan kita akan gunakan peruntukan yang sedia ada tu yang agak banyak juga, lebih 100 juta. Walau bagaimanapun, pembinaan jalan itu tidak akan menggunakan standard R3 tetapi menggunakan spesifikasi lebih rendah dan ekonomi. Kementerian Belia, Sukan dan Solidariti telah merancang pelbagai program berkaitan pembangunan modal insan yang ke arah membina belia cemerlang dan memiliki ciri kepimpinan yang dinamik. Setiausaha tetap kementerian itu, Kamri Afandi, berkata antara program tersebut termasuk sambutan Minggu Belia yang akan diadakan pada November depan. Sehubungan itu, beliau mengalu-ngalukan sebarang cadangan atau idea daripada para belia bagi pengisian program tersebut dalam memastikan ia sampai dan memberi kesan positif kepada golongan sasar. Kamri berucap merasmikan penangguhan program pembangunan modal insan Excellence Empowerment Workshop di Kuching. Tamannya kementerian itu juga merancang untuk memperluas penganjuran program tersebut keluar bahagian Kuching pada masa depan. Lebih 60 belia dari sekitar Kuching menyertai program 3 hari tersebut. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Ismail di Angkasa Puri. Silakan.